Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita jumpa lagi untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 5 KSSR Semakan muka surat 177. Unit baru hari ini iaitu unit jirim. Okey, unit jirim ni adalah unit yang sebenarnya agak panjang. Jadi macam-macam perkara yang awak perlu tahu. Jadi dalam unit jirim ni saya mungkin akan sentuh dengan perlahan-lahan satu demi satu. Jadi saya harap anda yang mendengar ini dapat dengar dengan baik dan kita dapat faham satu demi satu konsep yang ingin disampaikan. Okey, untuk muka surat 177 ini, unit 8, dia ada bagi satu gambar. Okey, gambar ni sebagai orang kata seindaksi lah. Ada orang sedang main belon, belon tu terbang. Ada yang sedang main bola dekat tepi tu. Okey, ada juga yang ada kek dekat situ, ada air tapi tak ada orang. Dekat bawah ni ada orang sedang main kolam rasanya. Ada belon dan sebagainya. Asyik belon je dia tunjuk apa benda masalahnya ni. Sebenarnya kita perlu berfikir tentang apa yang gambar ini tunjukkan lah. Jadi sebenarnya kita tengok kat sini dia ada bagi ayat dekat situ lah. Bersukaria dengan rakan bermandi-manda di kolam Pak Karim. Wahai rakan, sila nyatakan apakah 3 keadaan jirim. Sebab tu dah ada banyak belon, ada air tu, ada pelampung. Sebab dia nak beritahu awak ada 3 keadaan jirim kat sini. Ada bola kan. Jadi bila biasa 3 keadaan jirim tu apa dia? Nanti kita akan tahulah. Sebab tu dia ada bagi gambar belon. Kenapa agaknya belon tu dalam dia ada apa? Pelampung tu dalam dia ada apa? Dekat kolam tu ada apa? Dekat atas meja tu kenapa tiba-tiba ada bekas air kat situ? Jadi semua ni kita akan tahu sekejap lagi Jadi 3 keadaan jirim saya jawab dululah. Pepejal, cecair dan gas. Pepejal tu semua benda ni. Yang awak nampak ni macam pokok, batu, kursi, tu semua pepejal lah, hadiah semua kan. Cecair pula yang air dalam kolam tu. Kalau gas, macam air dalam gas tu udara yang dalam belon, udara dalam pelampung. Itulah punca dia buat gambar ni. Okey, kedua, pelampung terapung berisi udara, guna bergilir dengan rakan. Ciri jirim tidak serupa, cubalah rakan tolong ceritakan. Ini pun nak jawab susah. Kita kena belajar dulu kan. Jadi jirim ni dia ada ciri-ciri dia, tapi ciri-ciri dia tak samalah. Contohnya macam saya kata tadi, dia ada 3: pepejal, cecair dan gas. Pepejal tu dia macam mana, cecair tu dia macam mana, gas tu dia macam mana, ciri-ciri dia. Jadi ciri-ciri inilah yang tak sama. Jadi macam mana kita nak ceritakan, nanti kita akan lihat dalam bab ni. Okey, last. Awan mendung pada petang hari, bawa petanda hari hendak hujan. Jirim berubah tanpa disedari. Bolehkah rakan bantu terangkan? Dalam masa yang sama, bab ini juga kita nak ceritakan tentang perubahan keadaan jirim. Jadi kalau kita dapat tengok kat tiga rangkap pantun ni, yang pertama dia cakap diterangkan dalam bab ini akan ada 3 keadaan jirim. Yang kedua, dia akan terangkan, dia kata dalam bab ini juga kita akan belajar ciri-ciri setiap jirim, pepejal, cecair dan gas itu. Dan yang ketiga, dia nak bagi tahu kita yang jirim ni boleh berubah-ubah bentuk dia. Macam mana dia berubah tu? Itulah set indaksi untuk bab muka surat 177 ini, bab 8 jirim. Nampak tak satu muka surat sebenarnya macam-macam dia ceritakan Okey, jom kita masuk kepada yang pertama, 178. Pepejal, cecair dan gas. Okey, jirim wujud di sekeliling kita. Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dia mesti ada 2 tu mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim tu apa? Jisim tu apa? Jirim dengan jisim sama ke? Jirim ni ada jisim, ada ruang. Kalau dia ada boleh penuhkan ruang dan dia ada jisim, barulah kita panggil dia sebagai jirim. Barulah dia layak dikatakan sebagai jirim, tuan-tuan. Kan? Jadi jisim tu apa? Jisim ni kalau ikut kata budak-budak biasa kan, tu jisim tu kira macam berat lah. Tapi dalam konteks sainsnya, jisim ni lebih tepat sebab jisim ni adalah berat yang yang sebenar lah. Berat yang sebenar lah. Dia bukannya berat saja. Kalau berat sebenarnya konsep dia lain. Okey. Jisim ni lebih tepat lah dalam sains. Okey. Jadi semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada jirim. Semua benda hidup dan benda bukan hidup ni terdiri daripada jirim. Jadi kita tengok betul ke? Yang pertama, apakah keadaan jirim yang wujud di persekitaran kita? Cikgu ditanya kan. Mari perhatikan situasi di bawah sebagai contoh. Tenteneng, di tepi pantai yang indah. Kan tepi pantai
Okey, pasir. Contohnya budak perempuan tu tengah main pasir kan. Okey. Pasir ialah jirim dalam keadaan pepejal. Pasir tu sebenarnya dia macam, awak tengok macam cair ke tak, sebenarnya dia bintik-bintik. Kalau ambil butir-butir dia butir pasir, dia biji-biji kecil. Jadi dia adalah pepejal. Ia adalah pepejal ya. Air laut tu. Air laut ialah jirim dalam keadaan cecair. Di air dia macam air kan, jadi cecair lah. Yang ketiga, angin ialah jirim dalam keadaan gas. Yang orang tengok main layang tu, bukan layang tu dia punya angin yang tolak layang-layang tu adalah gas. Okay, jadi jirim ada 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Jadi terdapat 3 keadaan jirim di pantai, iaitu pepejal, cecair dan gas. Sebab tu dia bagi contoh gambar pantai lah. Okay, jadi ini merangkumi 8.1.1. Okay, seterusnya kita lihat pada muka surat 179. Setiap objek di persekitaran kita dapat dikelaskan mengikut keadaan jirim. Mari kita jalankan aktiviti di bawah. Aktiviti Ria mengelas jirim. Okay, alat dan bahan dia, pen penanda, pita pelekat dan kertas majung. Jadi sebenarnya kita ni buat aktiviti ni, kita nak kelaskan jirim je, nak mengelas saja. Okay. Ini adalah salah satu daripada aktiviti PAK21. Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan. Langkah yang pertama, okay, perhatikan bahan dan objek yang terdapat di persekitaran sekolah. Tengok bahan dekat persekitaran sekolah tu kan. Kemudian bincangkan keadaan jirim, objek dan bahan yang diperhatikan. Kita senaraikan dulu. Tengok okey, kursi, meja, pintu, kipas kita senaraikan kan. Botol air, lagi satu apa? Asap motor. Kita tulis dah semua kan. Kemudian kita bincangkan dalam kumpulan kita, apakah keadaan jirim objek-objek yang kita perhatikan itu. Kita bincang-bincang dan kemudian kita bahagikan kepada 3. Kita bina carta pengkelasan pada kertas majung. Carta ni kalau dalam I think rasanya ni carta peta pokok namanya. Jadi kita buat pada kertas majung. Kita kelaskan bahan atau objek tersebut berdasarkan keadaan jirim yang telah dikenal pasti. Jadi kita kelaskan lah. Contohnya pepejal tadi buku nota, cecair tadi air minuman, gas tadi udara dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bentangkan carta di hadapan kelas. Jadi wakil ataupun semua ahli kumpulan akan berada di depan kelas dan kemudian kita akan bentangkan. Okey. Jadi soalan kat sini, okey, kalau dalam cerita ni, dalam konteks aktiviti Ria ni, okey, biasa soalan kat bawah yang warna kuning dalam kotak kuning ni biasanya kepada orang yang buat aktiviti ni lah. Lain orang jawab, lain lah jawapan dia kan. Okay, jadi kat sini tanya, bagaimanakah kamu mengelas bahan dan objek yang terdapat di persekitaran sekolah berdasarkan keadaan jirim? Jelaskan. Maksudnya dia kata macam mana awak boleh kelaskan? Awak dah ambil, dah senaraikan tadi kan, kursi, meja dan sebagainya. Macam mana awak kelaskan tu? Awak tengok apa? Kita menggunakan kaedah apa? Kalau kita menggunakan kemahiran proses sains memerhati. Jadi kita mengelas tu bagaimana? Jawapan dia memerhati, menggunakan mata. Itulah kan. Jadi kita dalam pada kita memerhati, kita juga mengelas lah. Kita dapat pemerhatian dan kita mengelas. Ini juga kemahiran proses sains. Okay. Jadi ini 8.1.2 dan 8.1.5. Okey, kita pergi sambung lagi 180. Kita dah kenal 3 keadaan jirim. Kita dah buat aktiviti Ria tadi. Hari ni kita masuk lagi kepada sifat-sifat jirim pula. Kita tahu jirim ada 3, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, sekarang ni kita nak kelaskan 3-3 ni kepada sifat-sifat dia. Macam mana kita nak tahu sifat dia? Barulah kita dapat kelaskan kan. Jadi jirim di sekeliling kita dapat dikelaskan kepada 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Setiap keadaan jirim mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Sifat tu maksudnya macam kalau manusia ni, sifat dia apa? Dia ada, kalau dari segi fizikal dia ada 2 mata, 1 hidung. Itu contoh manusia lah. Jadi kalau jirim ni macam mana? Sifat dia adalah apa yang boleh, kebolehan dia lah. Boleh kita lihat lah yang pertama. Okay. Bagaimanakah keadaan pepejal, cecair dan gas dapat dikenal pasti? Okay, pertama, mari uji. Kita fokus pada yang pertama, aktiviti berkumpulan sifat pepejal. Tujuan dia mencirikan sifat pepejal. Alat dan bahan, penimbang, silinder penyukat, batu kecil dan air. Air asal ada batu kecil tu. Jadi langkah-langkah dia, tekankan batu kecil dengan tangan dan perhatikan perubahan bentuknya. Tekan. Okay. Jadi batu kecil ni mewakili pepejal. Okay, batu kecil ni kononnya mewakili pepejal lah. Dia salah satu pepejal, kita guna batu lah. Nak guna dadu pun boleh. Jadi kita tekan batu kecil tu. Kita tengok apa jadi dengan batu kecil tu. Adakah batu kecil tu berubah bentuk?
Tak ada kan? Yang kedua, timbangkan batu kecil dan ambil bacaan jisim batu kecil. Bacaan yang kita timbang tu nama dia jisim, bukan berat. Kita sebut jisim lah. Kalau dalam konteks harian kat luar kita sebut berat. Berapa berat. Tapi kat sini kita sebut jisim dalam sains. Sebab sebenarnya memang ada beza antara berat dengan jisim. Jadi kita timbang batu tu. Kita ada tak bacaan? Adalah bacaan berapa gram ni. Kan? Yang ketiga, kita tuang air ke dalam silinder penjukat dan kita ambil bacaan isi padu awal air. Kita ambil bacaan isi padu awal air, kemudian kita tengok air tu isi padu dia naik berapa kan. Contohnya kita tuang 10 ml. Lepas tu yang keempat, kita masukkan batu kecil tadi ke dalam silinder penjukat dan kita ambil bacaan akhir isi padu, bacaan isi padu akhir air. Kita masukkan air, masukkan batu, tengok air tu naik tak? Dia akan naik kan. Jadi kita akan buat apa? Kita yang kelima, kirakan isi padu batu kecil tadi. Macam mana nak kira? Dengan menggunakan formula di bawah, iaitu isi padu batu kecil ml, bacaan isi padu akhir air yang langkah keempat tadi tu, tolak dengan bacaan isi padu awal air dalam ml lah dua-duanya. Okey. Jadi awak akan tahu, tengok contoh tadi 3 tu 10 ml kan, lepas tu tiba-tiba dia naik 20 ml. Jadi kita tolak lah 20 tolak 10, jadi 10. Rupa-rupanya batu tu isi padu dia 10. Tu contoh cara kira lah. Okay. Kemudian yang keenam, kita catatkan hasil pemerhatian ke dalam jadual. Okay, kita tengok tadi yang kita buat tadi kan, aktiviti-aktiviti yang kita buat tadi, kita masuk dalam jadual ni. Okay, yang pertama, batu kecil tadi perubahan bentuk. Adakah berubah atau tidak berubah? Kita tik dekat tidak berubah. Okay. Jisim dia, kita kira jisim ni tadi, kita tengok bacaan dekat jisim ni, kita tulis kat sini berapa gram. Okay, kemudian kita buat isi padu tu, kita tolak, kita dapat berapa ml isi padu dia. Lepas tu kita tengok A, nyatakan keadaan jirim batu kecil. Batu kecil tu apa? Pepejal ke cecair ke gas? Dan tentulah dia adalah pepejal. Okey, kan? Yang kedua, berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Yang dapat dikenal pasti kat sini adalah yang pertama, pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Okey, pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Pepejal mempunyai jisim yang tetap dan mempunyai isi padu yang tetap. Itulah jawapan dia. Okey. Okey, jom kita tengok seterusnya. Ataupun okey. Saya ada dapat sikit feedback sikit. Okey, adakah kita boleh cakap macam ni? Pepejal juga berdasarkan aktiviti ini sifat jirim yang kena pasti, kita boleh cakap macam ni. Pepejal mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai jisim dan mempunyai isi padu. Kita tak boleh nak cakap dia mempunyai isi padu yang tetap sebab kita tak bandingkan dengan yang lain kan. Kita pun tak boleh nak cakap dia mempunyai jisim yang tetap sebab kita tak bandingkan dia dengan lain. Jadi saya rasa jawapan paling tepat untuk B adalah pepejal mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai jisim dan mempunyai isi padu. Macam tu je. Jangan cakap isi padu yang tetap, jisim yang tetap tu nanti dulu. Sebab dalam konteks ini kita tak bandingkan. Jadi dalam ni kita sebut, sekali lagi saya ulang, pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Sebab apa? Ada yang berubah, ada yang tak berubah kan. Pepejal mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai jisim dan mempunyai isi padu. Okey, sampai situ dulu. Nak cakap isi padu tetap tu memang betul, tapi dia dia belum menunjukkan lagi dalam eksperimen ni. Jadi itu cukup. Okey, 81.3 dan juga 81.5 lah yang merangkuminya. Okey, mari kita lihat kepada muka surat 181. Okey, sekarang ni mari uji. Mari uji sifat cecair. Okey, tadi kita dah buat pepejal. Nanti sifat cecair ni kita akan sambung dalam video lagi satu. Okey, jadi teruskan menonton. Jangan lupa untuk teruskan subscribe dan share dengan kawan-kawan video ini untuk awak lebih faham tentang eksperimen ini. Okey, kita akan sambung pada video seterusnya muka surat 181 sifat cecair pada video akan datang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.